Baik, kalau kita saksikan visual tentang kenderaan tadi pasti juga berkait rapat dengan momentum ke arah sambutan Hari Raya Aidilfitri ini. Kami bawakan juga topik pagi ini yang sangat penting untuk kami kongsikan dengan anda, iaitu kesedaran tentang keselamatan jalan raya. Dan pagi ini di studio kita dapat seketika berbual dengan yang berbahagia, Datuk Roslan Yusof yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah untuk Jabatan Keselamatan Jalan Malaysia. Terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini. Ini memang tiap-tiap tahun sering kita bawakan misi ini kepada rakyat Malaysia. Terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia. Untuk tahun ini Datuk, JKJR memang pastinya juga sentiasa terus dengan inisiatif untuk memastikan kesedaran dan juga ingin membendung nahas jalan raya. Dan kita, apa antara pembaharuan yang dibawakan untuk kempen kali ini Datuk? Kali ini kita akan melancarkan kempen keselamatan jalan raya. Kita akan adakan di KL Central. Motif dia adalah untuk memberitahu kepada rakyat bahawa KL Central ataupun sebagai pusat pengangkutan awam yang cekap dan moden boleh memberikan kemudahan pengangkutan yang selesa untuk orang awam, terutama di musim perayaan untuk balik kampung. Untuk makluman, kadar kemalangan di kalangan pengangkutan awam ni sangat rendah berbanding dengan kereta sendiri ataupun motosikal. Bagaimana pula dengan pandangan JKJR berhubung nahas yang melibatkan bas ekspres misalnya? Itu juga antara yang sering dibualkan dan setiap kali ada insiden-insiden seperti ini menimbulkan kerisauan bagi mereka yang menggunakan pengangkutan tersebut. Ya, kita memang ketekankan supaya syarikat-syarikat pengangkutan awam ni lebih mengikut peraturan. Sekarang ni kita wajibkan untuk kalau berjalan lebih daripada 2-3 jam, dia kena ada dua orang pemandu. Mana pemandu ganti. Supaya apabila seorang tidaklah terlalu letih membawa bas dalam jarak yang jauh. Ini semua untuk kepentingan penumpang. Supaya penumpang merasa lebih selesa dan merasa lebih selamat. Jadi banyak peraturan yang kita kenakan kepada pengangkutan bas supaya mereka boleh membawa penumpang-penumpang dengan selamat, terutama nak balik kampung. Kita nakkan supaya semua orang boleh sampai ke rumah masing-masing. Ya, dapat merayakan dan juga bukan saja mereka yang beraya, malah dapat menikmati cuti yang diperuntukkan untuk hari raya ni. 3 faktor Datuk bila bercakap tentang kemalangan: faktor pemandu, faktor kenderaan dan juga faktor jalan raya. Di Malaysia ini mengikut pemerhatian JKJR, kecenderungan punca itu lebih kepada mana? Dia kalau ikut kajian oleh MIROS adalah Institut Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia. 80% daripada punca kemalangan jalan raya adalah pemandu sendiri. Jadi yang kita risaukan. Jadi ke arah negara kita hendak menjadi negara maju, sepatutnya sikap kita tentang keselamatan jalan raya juga boleh semaju mereka juga. Saya berikan perbandingan. Di UK, dia ada lebih kurang 65 juta penduduk. Kenderaan lebih kurang 27 juta. Di Malaysia, 30 juta penduduk, ada dalam 28 juta kenderaan. Maknanya orang Malaysia lebih banyak punya kereta daripada orang UK. Tetapi kadar kemalangan kalau dibuat perbandingan di UK cuma 1,700 orang yang mati pada tahun 2015. Berbanding Malaysia, dalam keadaan kita ada 30 juta ni, 6,706 orang mati. Nampak tak? Betapa tidak seimbang yang disebar. Sepatutnya dengan kurangnya penduduk kita, maknanya lebih kurang pada 1,000 patutnya. Tapi mencatatkan kematian yang sangat banyak. Jadi semalam juga Datuk, di berita juga dapat kita saksikan perkembangan tentang kemalangan maut yang berlaku di Jempol dan bagaimana melibatkan beberapa keluarga dan kenderaan berat dan sebagainya. Bagaimana, apa lagi yang boleh dibuat? Bukan saja untuk diletakkan kepada bahu JKJR semata-mata adalah tidak sewajarnya, tapi apa lagi yang boleh dibuat untuk memastikan ini dapat dibendung, Datuk?
kita mesti pastikan bahawa pemandu ni selain daripada berkelayakan mempunyai lesen memandu dan mempunyai pengalaman atau kemahiran memandu, mereka ni hendaklah cukup dari segi fizikal dia, boleh memandu dengan sihat, maknanya tidak sakit atau tidak menggunakan dadah dan sebagainya. Jadi kejadian yang berlaku di Negeri Sembilan semalam amatlah kita sesalkan. Seorang dikatakan sebuah lori cuba memotong motosikal kan. Dan jalan di sana adalah satu lorong, tak boleh memotong. Jadi malangnya yang kenderaan pelbagai guna ni membawa beberapa orang penumpang tak dapat dielakkan. Sebab bila dia nak potong, dia tidak dapat mengagak. Bolehkah dia lepas atau tidak kan? Jadi kebijaksanaan pemandu untuk memotong. Jadi jangan ambil risiko kan. Jadi malang. Faktor kesabaran itu juga menjadi aspek kepada penyumbang kemalangan. Datuk, kita tahu ramai yang nak balik gaya, ramai yang juga nak sampai ke destinasi masing-masing, dan malangnya ramai yang dapat menjangka situasi trafik waktu perayaan itu memang sebegitulah sesaknya. Kalau biasa ke Penang 4 jam, kadang-kadang jadi 8 jam. Tapi itu masih lagi macam seolah-olah diletakkan di kotak glove box, diletakkan ke tepi tu. Bagaimana untuk kita ubah mentaliti ataupun faktor ketidaksabaran ini? Bila nampak polis baru dia keluar daripada emergency lane. Bila nampak polis baru nak pakai seat belt. Bagaimana kita nak mengubah faktor manusia itu? Kita kena sedarkan mereka bahawa mereka sepatutnya tidak mengambil risiko. Jadi tidak sabar berada di jalan raya, kan? Sebagai contohlah, kalau kita lihat, kalau kita berada di persimpangan di lampu isyarat, ada juga insan-insan yang tak sabar nak mengejar lampu tu. Dia takut dengan lampu merah, kan? Takut dengan lampu merah. Walaupun dah merah pun dia pecut juga sebab dia rasa dia sempat. Jadi dia nak jimat beberapa seken, tetapi bayangkan kalau berlaku kemalangan, boleh mengakibatkan kematian dan juga sengsara kita untuk klaim insurans 2-3 bulan. Kan? Jadi kita nak cepat sekejap tapi akan mengakibatkan kita menjadi lambat. Mentaliti memperjudikan keselamatan ni, Datuk. Okey, kita tak nak pesimis sangat, tapi bagaimana perkembangannya ataupun perubahan yang dapat dilihat sendiri oleh JKJR dalam tempoh masa 5-10 tahun kebelakang ini, dari dulu sehingga sekarang? Apakah semakin baik ataupun memerlukan lebih banyak lagi usaha selepas ini? Tidak berlaku perubahan yang kita harapkanlah. Jadi kita mereka ni sangat mengambil risiko. Kalau kita lihat terutama penunggang-penunggang motosikal ni, kan, kita tahu yang motosikal ini adalah satu mod kenderaan yang sangat-sangat rapuh. Dilanggar jatuh, melanggar pun awak jatuh. Sebab betul, tak ada cover di antara penunggang dengan kereta. Berbanding dengan kereta, kita ada pelindung kan kereta. Jadi kena motosikal mesti kena kepada orang. Jadi sangat berbahaya. Tapi orang masih mengambil risiko untuk memandu dengan laju, untuk membuat zigzag di jalan raya dan sebagainya. Jadi mereka tidak sayangkan nyawa kan. Untuk kempen tahun ini, Datuk, apa lagi yang JKJR ingin kongsikan kepada pengguna jalan raya di lebuh raya? Kalau setiap tahun juga kita berikan perkara yang sama, tapi bagaimana perubahan barangkali pendekatan untuk memberikan mesej keselamatan tersebut kepada mereka yang menggunakan kenderaan sendiri ataupun menggunakan pengangkutan awam? Yang terbaru tahun ini kita dah mula laksanakan sistem AES di mana kamera dan sistem Dinmerin akan dilaksanakan. Jadi saya harap kami betul-betul benar-benar berharap bila adanya kamera ini, walaupun bukan itu yang kita harapkan. Kita harapkan semua pengguna-pengguna kenderaan boleh sayangkan diri sendiri, bukan kerana undang-undang, tetapi diharapkanlah dengan adanya
kamera dan demerit sistem ni akan menakutkan mereka daripada kehilangan lesen kenderaan ataupun digantung lesen kenderaan. Jadi kadang-kadang dia keluar juga viral di laman-laman media sosial, lokasi-lokasi pula. Jadi dia tahu bila mana dia nak kena slow, bila mana dia nak kena cepat. Memang kita tidak rahsiakan. Jadi sebagai permulaan ni kita nak beritahu mereka bahawa kami memang serius. Ada kamera, maknanya kena perlahan. Jadi tempat-tempat yang kita pilih ini merupakan tempat-tempat yang mudah berlaku kemalangan. Kan? Jadi memang kita nak mengajar mereka lah. Jadi bila berada di tempat-tempat yang mudah berlaku kemalangan, perlahankanlah kenderaan. Sebenarnya tak perlu kamera pun kita boleh selamat. Kita dah belajar. Kalau di Lebuh Raya 110 kan, ikutlah kan, bukan tak sampai, mesti sampai kan. Jadi itulah yang kita harapkan supaya semua rakyat Malaysia yang pulang beraya pada kali ini boleh sampai ke rumah. Boleh, kita azam macam tu. Aspek bersabar tu lah. Sabar tu kalau separuh daripada iman. Tapi kalau iman datang banyak tu masalah tu Datuk. Bersabar dan beri peluang kepada orang lain. Betul. Kalau beri laluan kepada orang lain. Kadang-kadang kita, orang bagi kita api untuk memotongkan. Apa salahnya bagi dia? Mungkin kita berfikiran positif. Mungkin dia nak cepat, ada hal ke, ataupun ada sesuatu yang dia perlu dia kejarkan. Tapi kita berilah. Dia cepat, kita bagi. Jadi yang penting kita membuat defensive driving. Defensive driving ni kita boleh tengok apa yang akan, kita boleh agak apa yang akan berlaku. Ya, betul. Sekiranya kita membuat memandu di jalan raya kan. Kalau ada kenderaan di belakangnya nak potong, bagilah. Tak ada salahnya kan. Tak ada untung, tak ada rugi kan. Untuk penunggang motosikal, Datuk, ya, mereka juga menjadi sebahagian angka yang besar. Sangat besar. Statistik kematian 4,485 orang mati tahun lepas. Banyak tak? 4,400. Tahun lepas penunggang motosikal. Ya. Jadi satu hari ada 12 orang penunggang motosikal akan meninggal. Kalau puratanya daripada kalau keseluruhan pengguna jalan raya 20 orang yang meninggal kan. 12 orang motosikal. Ini mungkin kelihatan seperti angka, tapi bila terjadi kepada saudara mara kita sendiri ataupun kawan-kawan keluarga kita sendiri, ini memberikan satu persepsi atau perspektif yang baru. Jadi nasihat JKJR kepada apa lagi boleh dibuat selain daripada memastikan motor dalam keadaan baik, pemandu kereta juga memandu dengan berhemah. Berapa banyak lagi angka yang perlu dilihat sebelum mereka menukar cara pemanduan dan juga penunggangan ini, Datuk? Saya hendak tekankanlah sini. Kita selama 10 tahun yang lepas, angka kita tak pernah cecah 7,000. 6,000 lebih, 6,200, 6,706 pada 2015. Tapi pada tahun lepas, 2016, pertama kali menjejak 7,152 orang. Wow. Jadi semakin merisaukan kita lah. Kehilangan nyawa yang kita nak wawarkan kepada masyarakat bahawa 12 orang yang penunggang yang mati ini adalah ramai. Dan mereka ni adalah yang meninggal ni kebanyakannya, majoritinya di kalangan anak muda daripada 16 tahun hingga 25 tahun yang merupakan bakal pemimpin masa akan datang. Generasi pelapis akan datang. Pelapis. Dan mereka ni adalah pekerja yang aktif. Jadi sekiranya kalau terlibat dengan kemalangan, dah patah kaki, dah lumpuh kan, jadi kita rugi dari segi sumber tenaga dan juga sumber untuk negara. Pandangan Datuk dari JKJR, penggunaan dashcam ni, Datuk, yang semakin mendapat populariti di kalangan rakyat Malaysia ni, sejauh mana manfaat yang Datuk dapat lihat penggunaan dashcam ini? Dashcam ni dia boleh menjadi dia boleh jadi bukti kepada pemandu apa yang berlaku di hadapannya, sama ada dia bersalah ke, orang depan ke bersalah. Bagus sebab dia boleh melatih kita untuk menjadi lebih berdisiplin kan. Bila semua orang sudah ada dashcam ni kan, jadi apa-apa pembuktian boleh berlaku, boleh digunakan di mahkamah. Jadi kita memang tidak menghalang lah, kita menggalakkan mereka menggunakan dashcam supaya membantu mereka. Kalau sempat kita bawakan satu lagi faktor kenderaan, sebab ramai akan memandu jarak jauh untuk musim perayaan ini, apa antara pemeriksaan yang perlu mereka lakukan ke atas kenderaan, walaupun basic atau asas mana sekalipun, apa yang perlu mereka pastikan sebelum memulakan perjalanan, Datuk? Yang penting brake lah.
Yang kedua, tayar. Tayar tu jangan sayang-sayangkan duit kan. Sampai dah haus awak pakai kan. Jadi bila terutama dalam musim hujan, biasanya beraya kadang-kadang hujan kan. Ya. Berlopak ke sana, berlopak. Jadi keupayaan kereta itu untuk berhenti pada masa yang kita harapkan tak akan berlaku. Jadi tukarlah. Buangkanlah duit sikit kan untuk keselamatan diri sendiri. Ya. Mana yang lebih berlain, duit ataupun nyawa kan. Sebab duit ni kita boleh cari. Kalau nyawa dah hilang kan. Betul. Jadi peruntukan mungkin kena plan awal, Datuk. Kalau dah tahu tayar tu 1,5 kali 4 berapa, kemudian benda saya tahu sebab benda yang Datuk cakap tu semua macam brake pun boleh tahan juga harganya kalau nak tukar tayar, tapi itu merupakan pelaburan yang sangat penting. Dia sangat penting ya. Jadi sepanjang ada 12 hari lagi untuk bulan puasa ini, bagaimana kempen berterusan oleh JKJR untuk mempromosikan atau memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia? Okey. 2 hari lagi pada hari Khamis ni 15 hari bulan Jun ni kita akan buat satu kempen lah untuk melancarkan secara rasmi lah di Peringkat Kebangsaan. Kita akan buat di KL Central dan di negeri-negeri pun mereka ada jadual masing-masing. Semua negeri JKJR negeri telah diarahkan untuk melancarkan kempen supaya menyedarkan orang ramai. Yang penting untuk menyedarkan orang ramai supaya mereka dapat selamat sampai di rumah. Supaya orang yang ditunggu di rumah tu dapat kita peluk, dapat kita jabat, dapat kita mesra kan. Jadi saya berharaplah kalau boleh pada kali ini kita dapatlah azamkan supaya tiada orang yang meninggal ketika balik kampung. Sangat sedih. Betul. Sebab kita nak akan beraya dalam keadaan yang gembira dan bukan untuk menerima berita duka cita. Terima kasih Datuk. Dan juga terima kasih JKJR. Kita harapkan kempen dapat berlangsung dan juga dapat berterusan dengan efisien sekali. Kita berehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan ke Met Malaysia untuk mengetahui lintas langsung kaji cuaca. Dan kita berehat seketika selepas ini.